Okey, setakat ini jelas ke tidak paparan dan reka bentuk skrin? Reka bentuk skrin tu apa-apa sahaja aplikasi ataupun software yang you nak bangunkan, ada proses dia kat sini untuk proses reka bentuk interaksi tu. 1, 2, 3, 4. Kena kenal pasti keperluan dia macam mana. Kalau gambar macam Instagram punya skrin tu cuma bergambar je. Jadi pengguna yang gunakan Instagram tu dia lebih kepada tengok gambar je. Dia tak mau banyak-banyak info semua-semuanya. Jadi interaksi interface dia pun fokuskan kepada besarkan dia punya size dia adalah untuk gambar. Berbanding dengan Facebook. Facebook dia nak gambar juga, lepas tu dia nak ada info, sometimes orang nak share dia punya info dia apa-apa. So dia akan minimizekan gambar tu dan difokus kepada info dia. Yang tadi alternatif lah, saya cakap option. Okey, yang seterusnya 3.2, mengaplikasi proses reka bentuk interaksi dalam atur cara yang dibangunkan. Mengenal pasti keperluan. Ini saya terangkan tadilah. Satu-satunya boleh baca sendiri. Kat sini tadi kena tambah sikit, membina prototipe interaksi maksudnya setelah reka bentuk alternatif dengan lakar papan cerita siap. Lakar papan cerita tu adalah storyboard Kita kalau nak buat sistem, kita nak buat software, kita nak buat website, kita kena ada storyboard. Storyboard tu adalah paparan draft. Kita nak buat kat mana menu dia punya welcome punya, dia punya collaboration antara user kat mana semuanya. So bila kita dah drawing semuanya dia punya papan cerita storyboard tu, so dia akan pas sama ada nak tambah baik ataupun tidak. Okey, ini mengaplikasi proses reka bentuk interaksi dalam atur cara yang dibangunkan. Contoh tajuk projek, program mengira 2 nombor. Objektif projek dia adalah membolehkan murid darjah 3 mengira 2 nombor dengan pantas secara automatik. Sasaran dia murid darjah 3. Kategori dia adalah guru dan murid. So ini adalah dia punya evaluation form untuk penilaian. Awak pun nanti akan kena buat macam gini untuk kerja projek awak. Contoh tajuk projek adalah membangunkan kuis online. Objektif adalah membolehkan pelajar membuat kuis secara online. Sasaran murid tingkatan 4. Kategori pengguna adalah guru dan murid. Awak kena buat macam ini juga. Tandakan tik sekiranya jawapan anda ya dan tandakan tidak sekiranya jawapan anda tidak. So ditanya, dia pecahkan reka bentuk skrin. Reka bentuk skrin mudah dan ringkas ke tidak? Ya ataupun tidak. Kalau tidak, tidaklah. Pemilihan warna. Warna pun kena pemilihan bersesuaian dan menarik. Bukan kita kata warna tu semestinya kena terang ataupun blok, kadang-kadang tak sesuai, tak menarik. Jadi dia akan tanya kat sini, evaluate. And then sistem navigasi yang disediakan mudah dikenal pasti dan mesra pengguna ke tidak. Maksudnya kat sini user friendly. Pengguna seronok tak nak gunakan sistem tersebut ataupun pengguna baru masuk sekali je login, lepas tu pengguna nak keluar dah. Lepas tu tidak mengandungi kesalahan ejaan. Okey, ini semuanya adalah spesifikasi yang diperlukan untuk pastikan pengguna akan pengguna berikan feedback ya ataupun tidak. Okey, ini di bawah tajuk reka bentuk skrin. Yang ini pula di bawah tajuk interaktiviti pengguna. Butang kawalan operasi matematik adalah mesra. Ditanyalah ya tidak, ya tidak, ya tidak. And then kat sini juga dia ada membincangkan laporan daripada penilaian kuantitatif terhadap paparan dan reka bentuk skrin. Penilaian yang dilakukan, penilaian kuantitatif adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberkesanan sesuatu produk secara statistik. Maksudnya kat sini dia sediakan satu borang dan dia akan tanya pengguna sama ada pengguna borang evaluation macam ini, guna Google Form biasanya, dia akan tanya dan pengguna akan letaklah skala setuju ke tak setuju ke, sederhana ke semuanya. So bila pengguna akan buat keputusan macam itu, kita akan dapat nilai lah macam mana borang tu diukur, dinyatakan dalam bentuk nombor dan peratur mengikut kesesuaian gaya persembahan. Okey, lagi penilaian kuantitatif kat sini boleh dianalisis daripada data yang diperoleh daripada jumlah pengguna dan tahap kepuasan mereka seperti yang ditentukan oleh kaji selidik atau temu bual. Kalau nak temu bual, interview, okey ke tak okey gunakan sistem ni, bagus ke tak, dia punya butang dia, color dia, warna dia menarik ke tidak, itu semua ditanya. So kita boleh
sama ada dalam bentuk lisan ataupun bertulis. Kuantitatif adalah borang bertulis walaupun dia dah guna komputer ke apa. So ini adalah contoh dia macam tadi. Okey, itu sahaja untuk yang tajuk ini. Ini adalah tajuk last bab 3 mengenai reka bentuk interaksi manusia komputer. Ada soalan ke tidak? Sekarang saya buka kepada soalan. Okey, boleh on mic dan tanya kalau tak faham sebelum saya nak start pada kerja khusus nanti, kerja projek. Tak ada, cikgu, tak ada. Okey, faham tak? Interaksi manusia komputer ini you dengan komputer. You suka ke tak suka, design dia, interface dia, color dia, warna dia, tulisan dia, ini semua dia ada mainkan peranan. So saya ulang lagi yang minggu lepas, interaksi manusia komputer terbagi kepada dua, reka bentuk, design dia, interaksi, reka bentuk interaksi dengan paparan reka bentuk skrin, interface dia sendiri. Lepas tu saya pecahkan lagi reka bentuk interaksi, apa dia, apa maksud reka bentuk interaksi semuanya, dan prinsip reka bentuk yang saya terangkan minggu lepas boleh dipelajari, boleh untuk menjangka di semuanya. Nota ni akan saya sharekan dekat dalam grup WhatsApp nanti. And then ini saya dah terangkan minggu lepas, setiap prinsip reka bentuk. Dan yang baik. Dan yang hari ni saya terangkan mengkaji keperluan interaksi. Sebab apa kita kena kaji keperluan interaksi dan apa peralatan ataupun tools yang kita gunakan untuk mengkaji sama ada pengguna tu sesuai suka ataupun tidak menggunakan sistem tersebut. So dari segi apa tadi minta kaji? Temu bual, pemerhatian, soal selidik, perbincangan dan refleksi. Bila temu bual you interview, bila pemerhatian you perhatikan kekerapan pengguna, dia guna ke tak Facebook, selalu guna ke tak, berapa jam dia guna semuanya. Contohnya Facebook lah produk dia. Soal selidik, dia akan sediakan satu borang form dan dia akan tanya pengguna suka ke tak suka ke. Ini contoh-contoh borang yang akan, soalan-soalan yang akan ditanyakan. Dan seterusnya perbincangan ahli kumpulan dia, macam mana nak meningkatkan produk tersebut dan refleksi pro dan kontra penggunaan produk tersebut. Okey? Jelas? Ada soalan? Jelas tak semuanya? Okey, ini adalah dah habislah kita belajar silibus tingkatan 4 sains komputer. So dah habis bab 1, bab 2 dan bab 3. Ada 3 bab saja sains komputer. Dah habis cikgu. Ya Allah. Masa bab 1 tu kan, ni buku teks ni, ringkasan buku teks ni. Masa bab 1 kita belajar pengaturcaraan. Pengaturcaraan kita strategi penyelesaian masalah yang kita duduk berbincang bermula sebelum PKP tu bulan 1. Algoritma buat macam mana, apa itu pemboleh ubah, pemalar dan jenis data, struktur kawalan terbagi kepada apa, amalan terbaik pengaturcaraan yang komen-komen tu, struktur data modular, apa dia yang ada kita masuk, lepas tu kita masuk pembangunan aplikasi. Ini bab 1.0 pengaturcaraan, bab 1. Ni saya pergi draft tengok sikit-sikit. Memula strategi penyelesaian masalah ni yang kita bincang, kita ceritakan kos, masa, sumber. Lepas tu ada dia punya proses-proses penyelesaian masalah, jana idea ni semuanya ada proses dia sendiri. And then kita masuk kepada algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma ialah satu set arahan untuk menyelesaikan masalah. Arahan terperinci, lepas tu you kena detailkan. Lepas tu masuklah konsep input, output, input, proses, output, IPO. Input apa dia, proses apa dia, output apa dia. Input tu apa dia, data yang perlu dibaca daripada pengguna. Proses tu apa cara yang kita nak proses, nak gunakan. Dan output tu adalah apa yang nak kita paparkan, yang kita nak keluarkan. Contoh kat sini, input, proses, output, tahun kelahiran tu input. Lepas tu dia akan baca, dia akan proses, dia akan buat kalkulator kat sini. Output dia adalah umur dia. Okey, bila dia dapat tahun kelahiran, dia akan kira semuanya dan dia akan dapat umur. Contoh IPO lah. Lepas tu kita masuk pembangunan algoritma. Kita belajar pseudocode, kita belajar carta alih.
Ini pseudocode, dia ada dia punya apa? Ayat dia, bahasa dia sendiri. Carta alih pun ada simbol. Ini adalah simbol apa? Ni simbol apa ni semuanya? Bentuk ni simbol apa? Saya nak respon sikit. Respon sikit. Ini mula dengan tamat. Yang ini apa dia? Untuk apa? Input output. Proses input Okey, output betul. kan? Ini bukan sebut proses input output. Ini adalah simbol input dan output. Ini adalah simbol apa ni? Yang ini adalah simbol Proses. Okay, good. Ini adalah simbol output. Ini simbol input. Input output sama simbol dia. And then kita belajar pseudocode. Pseudocode bukan bahasa pengatur caraan. Sebab bila you type pseudocode, sama ke sebenarnya you type pseudocode dengan coding dekat Java tu? Respon sikit, sama tak? Sama tak bila you type pseudocode dengan you type coding Dr. Java tu, sama ke tidak? Tak. Tak sama. Tak sama. Tak sama. Sebab itu bukan bahasa pengatur caraan pseudocode tu. Betul. So pseudocode dia adalah kita menterjemah situasi masalah tu untuk kita tuliskan dalam bentuk yang ringkas dan apa dia input, apa dia proses dan apa dia output untuk awak punya coding tu. So bila dah buat pseudocode, awak akan buat carta alih. Okay, ni carta alih dia. Bila dah carta alih, dah kenal kan ini simbol mula, simbol tamat, input, proses, penghubung. Penghubung ni bila masa awak gunakan, saya tanya? Bila masa nak gunakan penghubung? Bila masa nak menggunakan penghubung? Cepat jawab. Harvey ada tak Harvey? Harvey Nash. Mana Harvey? Yes, bila masa kita nak menggunakan penghubung ni? Dapat tak? Bila masa kita nak gunakan penghubung? Siapa boleh tolong? Carta alih. Dalam carta alih kalau terpisah, maksudnya kalau you dah buat carta alih tu dekat dalam page pertama, then you tak muat nak sambung lagi, panjang lagi carta alih you besar, and then you nak sambung ke page 2, you kena ada connector ni, penghubung ni. So letak yang paling bawah dia, lepas tu sambungkan lagi carta alih dia. Contoh ni, N ni you ada letak connector penghubung. Ini sambung lagi ke sini connector juga. So itu adalah penghubung. And then tahun ni juga kita belajar membina algoritma struktur kawalan terbagi kepada 3. Struktur kawalan urutan, struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan pengulangan. Struktur kawalan urutan maksudnya bila dalam carta alih ataupun pseudocode tu mula kita akan buat one by one, step by step. Tak boleh nak skip mana-mana, kena ikut step 1 buat ini, step 2 buat ini, step 3 buat ini, barulah tamat. Ini adalah struktur kawalan urutan. Yang kedua adalah struktur kawalan pilihan. Dan nama pun pilih, boleh pilih. Jadi dia punya carta alih dia kena ada perkataan pseudocode dia ada kena perkataan jika ataupun if, dan dia punya carta alih dia ada bentuk simbol diamond. Diamond dekat sini syarat tu memenuhi ya ataupun tidak. Kalau ya buat apa, kalau tidak buat apa, dan dia akan melalui statement-statement yang seterusnya. Jadi struktur kawalan pilihan dia punya carta alih lebih kurang macam gini. Dia ada terminal dan dia ada diamond, which is dia ada question and then user need to answer. If yes, buat apa. If no, buat apa. And then dia ada statement dia lah, sambung dan tamat. Ini adalah struktur kawalan kedua, struktur kawalan pilihan. Dan yang ketiga adalah struktur kawalan pengulangan. Pengulangan maksudnya do while atau while until apa dia. So tamat selagi apa dia. So bila dia dah kat sini, struktur kawalan dia akan masuk kepada syarat. Bila syarat ni didapati benar, contohnya dia akan sentiasa buat blok kenyataan. Sehinggalah didapati palsu, baru dia akan stop. Okey. So mengulang arahan komputer, ulangan boleh berlangsung sehingga menerima syarat berhenti atau mencapai bilangan syarat yang ditetapkan. So dia akan bergantung kepada syarat kat sini. And then 1.2 kita belajar mengenai ralat.
pengujian algoritma. So kat sini dia nak test algoritma tu jadi ke tak jadi, tulis algoritma, uji, pembetulan dan pengatur caraan. Pengatur caraan tu you dah masuk start coding kat sini. And then bila nak ciri-ciri algoritma diuji, ada mudah dipahami, efisien, memenuhi kriteria, reka bentuk dan lengkap. Okey. Jenis-jenis ralat algoritma terbagi kepada 3 dekat sini. Yang pertama adalah ralat sinteks, yang kedua adalah ralat logik dan yang ketiga adalah ralat masa larian. Ralat sinteks tidak wujud dalam algoritma, berlaku kerana cuai semasa menggunakan bahasa pengatur caraan yang seperti saya cakap tadi, awak punya algoritma tak ada error pun sebabnya siapa nak runkan awak punya algoritma tersebut berbandingkan dengan program Dr. Java tu memang kita akan muncul error sebab you compile. Bila you compile baru you tahu you punya program tu ada error dekat situ, dekat mana semua-semuanya. So, jadi ralat-ralat ni semuanya dia akan berlaku di dalam bahasa pengatur caraan. Berlaku kerana cuai semasa menggunakan bahasa pengatur caraan. Biasanya ditemui secara automatik oleh perisian compiler bahasa pengatur caraan. So, bila you compile, yang saya cakap compile tu, bila ada error you akan nampak which error yang you dapat. And then ralat algoritma tidak menyebabkan ralat sinteks. Ralat algoritma tidak menyebabkan ralat sinteks. Sometimes you tulis memang ada typo tapi bila you letak dekat dalam coding you okay, tak ada masalah, so dia tak ada menyebabkan ralat sinteks. Kita pergi kepada kedua adalah ralat logik. Berlaku kerana perisian yang dihasilkan tidak menjalankan fungsi yang sepatutnya, tidak lengkap atau menghasilkan output yang tidak tepat. Which is you buat coding, you runkan, you compile, dapat you punya output. Tapi output yang you dapat tu output tidak tepat, tidak lengkap ataupun tidak seperti yang dikehendaki. Punca utama untuk ralat logik adalah gunakan ungkapan ataupun formula yang salah. Macam saya kasih contoh, atur cara tu adalah untuk mengira luas. Tapi you bagi formula atau cara tu untuk kira perimeter. So salah lah, formula dia dah salah, jawapan dia pun salah lah. Punca pun kecuaian lah. Jenis data sama ada, kadang-kadang tak logik lah. Untuk umur you ada letak perpuluhan ataupun tinggi you letak nombor bulat aja. So jenis data tidak sesuai, inputkan tidak betul. Ini semua tak logik. Kalau dia kira umur dalam bentuk bulan je macam itu. Baik dia kena spesifik lah, kena logik lah, kena letaklah umur berapa tahun, tinggi berapa meter, point dia macam mana, dia punya unit ukuran dia macam mana. And then yang ketiga seterusnya, ralat yang terakhir adalah ralat masa larian. Ralat masa larian ni timbul apabila atur cara dijalankan. Bila nak run je, kat sini biasa Nurin kan, Christina, awak selalu kalau buat coding ni tak boleh nak runkan. Itu ralat masa larian. Dia akan ada error. Tak, cikgu kenapa saya punya tak boleh nak runkan cikgu? Tapi sama semuanya dengan Matrisha punya. Tapi kat situ PC dia ada problem semuanya. Contohnya. So itu adalah ralat masa larian. Boleh dikenal pasti daripada kegagalan output dan paparan amaran dalam atur cara. Dia keluar error je. Padahal dah tak ada error lagi dah. Okay, so itu adalah ralat masa larian. Okey, lepas tu kita belajar juga yang bab 1 ni pemboleh ubah. Apa maksud pemboleh ubah? Pemboleh ubah dan apa maksud pemalar? Pemboleh ubah dekat sini apa dia? Algoritma mengumpuk dan mengubah nilai sesuatu pemboleh ubah. Nilai pemboleh ubah adalah tidak tetap. Nama pun ubah. Ubah tu maksudnya tak fix lah, tak tetap lah, boleh berubah-ubah. And then jadual pemboleh ubah digunakan untuk mengesan nilai pemboleh ubah bagi setiap tahap algoritma. So ini contoh. Input Z sama dengan 100. Z sama dengan Z, dia bahagikan dengan 2. Ini ada dia punya ni and then papan Z dan tamat. So ini contoh dia punya pseudocode dan ini dia punya table. So mengenai pasti output yang betul dan algoritma berdasarkan input yang diberikan. So kita belajar lagi terjemahan algoritma dalam bahasa pengatur caraan dan awak pun dah belajar. Kat sini masa tu awak dah start mula coding Java. Macam mana nak mula, macam mana nak
paparkan nama pengguna, awak akan gunakan coding dia system out print line, masukkan nama pengguna. Okey, nanti pengguna pun akan masukkan nama. And then input nama. Macam mana nak input nama? Okay, so you kena ada system in dekat sini, next line dia. Untuk nak dapatkan paparan apa khabar, nama, so you akan guna system out print line, hello, nama. Dia akan panggil nama punya pemboleh ubah ke atas. So daripada bab yang ini awak dah start menggunakan coding Java. And then you dah start gunakan pemboleh ubah, pemalar dan jenis data. Dan saya dah terangkan tadi jenis data, pemboleh ubah. Okey. Pemalar biasanya pemalar ni dia dah tetapkan lah count sama dengan 100. So inilah 100 lah. Nilai pemalar adalah tetap dan tidak akan berubah sewaktu proses pengaturcaran dilaksanakan. Bila dia dah start coding, bila dia dah tetapkan 61 sama dengan 10, tetaplah 61 ni memanglah 10 sampai ke akhir coding tu. Tak boleh nak ubah-ubah. Kalau dia buat integer 61 sama dengan 61, itu maksudnya dia buat pemboleh ubah 61. Tapi ini dia dah letakkan nilai dia lah. 61 10, 67 10. Sampai habis coding tu, 61 tu adalah 10, 62 tu adalah 7. Apa-apa saja operasi dia nak buat kat sini, 61 ke tambah 62 ke, divide ke, times ke, tetap dia akan ambil nilai yang atas ni, 61 dan 62. Faham tak kelas? Boleh tak? Hello? Hello tak? Boleh. Boleh? Okey, pemboleh ubah pemalar. Lepas tu kita belajar lagi tahun ini jenis data. Jenis data ada integer, ada float, ada double, ada char, string, boolean. Ini adalah contoh-contoh integer, float, double, char. Char tu apa dia? Satu karakter sahaja. Satu karakter tu maksudnya A, B, C. Macam itu. String tu bermula daripada kosong hingga tiada had. String tu ayat, abjad awak lah. Saya, suka, apa dia semuanya. So dia ada data primitif dan non-primitif. Data primitif boolean, numeric types, and then non-primitif string, array, etc. Okay, lepas tu ada menjelaskan hubungan antara jenis data, size data dan kapasiti ingatan. Ini samalah tajuk jenis data. Membezakan pemboleh ubah global dan local. Ini saya dah ajar dulu tu. Apa maksud pemboleh ubah global dan pemboleh ubah local? Local tu setempat. Pemboleh ubah tu dia gunakan dekat dia punya bahagian sahaja. Kalau yang ini global, dia letak, dia declare ke atas sampai habis atur cara tu, masih boleh digunakan lagi pemboleh ubah itu. Tapi kalau local punya tu, local untuk bahagian tu sahaja, department tu sahaja yang gunakan pemboleh ubah tersebut. Tempat lain tak boleh gunakan pemboleh ubah tu. Okey, macam mana nak declare pemboleh ubah? Ada juga macam mana integer X. Jadi X tu pemboleh ubah tu adalah berjenis integer. Untuk string, string nama. Nama tu adalah berjenis data string. STU itu adalah double. Tu macam mana awak nak declare masa gunakan Python. Okay. Final double. Contoh pernyataan umpukan. Umpukan. Ini maksud dia umpukan sama dengan simbolnya satu sahaja. X sama dengan hello. Jadi umpukan X tu adalah hello. P sama dengan 0.123. Jadi pemboleh ubah P adalah 0.123. Ini adalah umpukan. Nilai ini adalah ini. Nilai ini adalah ini. Nilai ini adalah ini. Okey, untuk operasi kat sini integer I sama dengan 10. Okey, tambah I sama dengan I tambah 1. Jadi bila dia dapat hasil I tu 10 tambah J tu 20. 10 tambah 20 adalah 30. I tu apa jumlah dia sekarang? Respond please. I tu jumlah dia adalah? Hello? Tidur ke? 30 lah kan? 30 sebabnya I tambah J. I tambah J, betul. So bila saja ada macam gini, dia ada operasi umpukan dekat sini. Umpukan sama dengan tambah, tolak, darab dan bahagi.
So inilah yang awak buat masa tu, awak dah terror dah pun buat Java ni. So ini untuk input dari pengguna. Maksudnya pengguna yang masukkan input tu, bukan awak yang tentukan nak kira luas segitiga tu berapa saiz dia semuanya, tak. Ini adalah pengguna. Jadi awak akan gunakan input Java util scanner ni, and then sila masukkan nilai tapak. So bila ada soalan dia nak minta input daripada pengguna, awak kena macam gini lah. Sistem output line, sila masukkan nilai tapak. So pengguna tu akan masukkan nak 10 lah nilai tapak dia. Integer tapak sama dengan input next integer. And then dia akan minta lagi nilai tinggi. So pengguna pun nak letak tinggi, 5 je lah tinggi dia. So dia akan kira. So ini adalah input daripada pengguna. Output paparan dia macam gini. Sila masuk nilai tapak 6. Sila masuk nilai tinggi 4. So luas segitiga ialah 12. Dia tolong kirakan. Ini pula nilai dalam atur cara. Ini berbeza dengan yang atas sebab yang ini dia dah tentukan tapak dia sama dengan 6, tinggi dia adalah 4. Tadi saya cakap tapak tu adalah 10 saya nak. And then tinggi tu adalah 5. Yang ini kita dah programmer yang tentukan tapak sama dengan 6, tinggi sama dengan 4. And then ada formula di situ dan printkan luas segi 3 ialah dia ambil calling untuk answer yang atas, jawapan yang atas. So dapat output. Luas segi 3 ialah 12. Okey, dan ini adalah menulis atur cara. Input daripada pengguna sama juga cerita, tapi tadi cerita pasal pengiraan dan ini cerita pasal paparan nama saja, tapi dia menggunakan string nama, integer umur, and then dia akan panggil lah ni. Siapakah nama anda? And then pengguna akan masukkan nama dia adalah Haziq. Berapakah umur anda? Pengguna akan masukkan 7. Apakah hobi? Ini. So output dia adalah macam gini. Kalau ini dia dah tentukan nama sama dengan Haziq, umur sama dengan 7. Ini umpukan hobi sama dengan bermain. Dah tak payah nak minta daripada pengguna. Terus sistem output line nama Haziq, umur 7, hobi bermain. Pop terus macam itu. Tanpa minta nilai daripada pengguna. And then struktur kawalan dekat dalam coding dia akan gunakan apa dia. Kalau kat sini struktur kawalan urutan dia tidak bervariasi. Dia cuma ikut statement saja, follow print 1, print 2, print 3 ke proses ke apa ke saja, tak ada apa-apa. Tapi kalau struktur kawalan pilihan, you memang kena gunakan if else if ataupun switch case. Kalau you nak gunakan struktur kawalan pengulangan, ulang sehingga apa dia, so you kena gunakan term for, while dengan do while. So bila ada soalan macam gini, kita panggil dia adalah struktur kawalan urutan. Ini struktur kawalan pilihan. Ini struktur kawalan ulangan. So dapat kenal pasti tak catat alik antara setiap satunya. Kelas, dapat tak? Faham tak? Mana satu yang ulangan, mana satu yang pilihan dan mana satu yang urutan, memang kena buat step by step. Clear tak kelas? Clear. Alright, good. Yang lain? Faham tak? Kan dia nak tidur? Boleh. Struktur kawalan pilihan, saya dah terangkan nilai boolean tadi sama. If else. Okay, so kalau palsu buat apa, kalau benar buat apa, ini kita akan gunakan if else. Ini pun awak dah buat dah. Coding, awak tu buat coding masa tu. Terus awak dah buat if else, switch case semuanya yang hari tu. And then operator terbagi kepada 2. Operator hubungan dan operator logical. Yang ini adalah sama dengan. Yang ini adalah not. Equal maksudnya tidak sama dengan. Ini equal, double equal sama dengan. Not equal tidak sama dengan. Ni lebih besar more. Ni lebih besar daripada ataupun sama dengan. Yang ini kurang dan ini kurang dan atau sama dengan. Ini adalah operator hubungan. Yang ini pula adalah operator logical. Logical ada 3 sahaja. And or not. And digunakan apabila dua atau lebih syarat boolean perlu digabungkan dan kesemua perlu disahkan benar. Ni 1 dengan 2 tu dua-dua kena benar barulah dia true. Kalau yang ini or hanya salah satu syarat perlu benar.
either salah satu lah. Dia akan buat juga statement tu. Yang not, bila dia nak buat, dia akan, bila true dia akan jadi false. Bila false dia akan jadi true, dia akan terbalikkan not. So ini adalah operator hubungan dan logical. Contoh atau cara operator hubungan, ini contoh dia. Kita dah belajar. If nombor lebih besar, so awak gunakan ni operator ni. Sama dengan, okay ni boolean. Menerangkan aliran struktur kawalan ulangan. Okay, ni yang berasaskan pembilang for. Yang ini berasaskan pembilang while dengan do while. Ulangan terbahagi lagi kepada dua Ulangan for dan ulangan while dan do while. For ni adalah untuk bilangan tertentu. For berapa? 10 kali, 5 kali, 10 times, 20 times. So berapa bilangan dia? And then dia akan buatlah. Dia akan benar. Adakah bilang lebih kecil daripada 10 ke? I lebih kecil daripada 10, dia akan buatlah. Kalau I tu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dia akan buat. Bila dah masuk 10, tak boleh, dia tak buat. Tapi kalau while dengan do while, dia akan buat ujian terlebih dahulu. Kalau while ni, dia akan buat ujian terlebih dahulu ke atas input. Jika memenuhi syarat, barulah dia akan buat. Okey, kalau ini catat alih dia while, dia akan buat ujian, dia akan test dulu. Test dulu, tanya dulu. Kalau tanya benar, dia akan baru dia buat statement. Akan buat sampailah palsu. Tapi kalau do dulu, maksudnya buat dulu. Dia buat statement dulu. Baru dia akan while tanya dia. Baru dia akan tanya. So bila perkataan do maksudnya dia akan buat dulu. Dia tak uji. Yang ini while ni dia uji dulu. Tapi do ni buat dulu. Dah buat baru dia tanya pula. Dia dah buat baru tanya betul ke? Macam gitu. So dia dah buat dulu. Dia dah buat kerja baru dia tanya. Tapi kalau yang while ni dia tanya dulu, buat macam ni, lepas tu baru last dia buat. Faham tak kelas? Kelas faham tak? Catat alih while dengan do while ni kelas. Ya, faham. Yang lain faham tak? Boleh tak? Apa maksud while dan apa maksud do while? While tu dia akan tanya dulu baru dia buat. Tapi kalau do while tu dia akan buat dulu baru dia tanya. So itu dia punya catat alih dia. And then 1.4 kita belajar contoh atau cara for kat dalam sistem for I sama dengan ini. Inilah masukkan for ni. Ulangan punya atau cara kat dalam coding dia. Okay, next lagi increment dan decrement. Tambah dan tolak. Maksudnya kat sini I tambah sama dengan 1 sama dengan I sama dengan I tambah 1. Jadi dia kena tambah. I tambah sama dengan 2, maksud dia adalah I tu kena tambah dengan 2. I tambah sama dengan 3, I tu sebenarnya kena I tambah 3. Increment tambah, decrement tolak. So ini macam gitu juga tapi ini adalah tolak. I tolak sama dengan 1 sebenarnya adalah I tolak dengan 1. Kalau I tu adalah 10, dekat sini 10 tambah sama dengan 1, jadinya I sama dengan berapa kat sini jawapan dia? Havi, berapa jawapan dia? Kalau ungkapan tu adalah I sama dengan 10, bila dia ada increment, dekat sini maksud dia I sama dengan berapa? Havi? Havi mana Havi? Hilang ni. Mana Havi? Yes, teacher. You hilang kan? I just baru come out from toilet. Toilet ke mana? Kalau page 1 untuk satu. Okay, apa dia jawapan dia Havi? Kalau I itu sama dengan 10. Teacher, I just came out of toilet, teacher. Tak kisahlah you daripada toilet ke apa ke, dan berapa jawapan dia 10. Kalau I sama dengan 10. I sama dengan 10 and then apa dekat makna dia ni? So apa dia punya jawapan dia, the last thing ni?
If I sama dengan 10 and then I tambah sama dengan 1, so berapa I dia? Yang lain boleh tolong tak? Berapa I sama dengan berapa? Havi tak dapat jawab. Yang lain tolong. Havi tak dapat jawab. Yang lain tolong. 11. I sama dengan 11. Betul. I, jika dia dah letakkan I itu 10, tapi ada ungkapan I tambah sama dengan 1. Jadinya 10 tambah 1 sama dengan 11. 11. Okay, good. Okay, and then ini contoh coding-coding yang awak buat masa tu dulu, and then pembilang, case, and then kita belajar amalan terbaik pengatur caraan. Apa contoh amalan terbaik pengatur caraan? Kena ada komen, and then kalau boleh awak punya pemboleh ubah tu kasihlah ayat yang betul, janganlah buat pemboleh ubah semuanya nak macam itu. And then pilih jenis data yang bersesuaian. Ini adalah amalan-amalan terbaik pengatur caraan. Benda ni awak kena baca. Indent yang konsisten. Indent tu space awak dekat tempat programming tersebut. Okay, and then membezakan jenis ralat dalam atur cara. Ini dah tadi. Contoh data modular ni. Ini pasal tata susunan. Kita ada belajar tata susunan masa tu. Senarai markah dengan integer. Jadi senarai markah tu ada 6 kat dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, macam gini. So senarai markah 0 sama dengan 34. 1 sama dengan 56. 2 sama 78. Ini adalah nilai dia yang perlu diisi dekat dalam indeks dia. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah indeks. Ini adalah tata susunan, ini adalah indeks dia dan ini adalah value nilai dia. So awak kena masukkan 34, 56, 78, 89, 56 dan 95. Senarai markah, dia tak ada letak dekat dalam sini indeks dia sebab dia dah susun dekat sini. Biasa kita akan mula daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 kat sini. Kenapa? Sebenarnya dia bukan 5, ada 6. Tapi indeks akan start daripada 0. So kat sini dia akan 0, 1, 2. Dia akan 2 lah. So yang ini dia ada senarai nama 0 sama dengan Adam, Alia, Wong, Devi. Dia akan panggil senarai umur 16, 17. Maksudnya dekat sini dia dah susun siap-siap. Adam tu umur dia 16. Alia tu umur dia 17. Wong umur dia 16. Devi umur dia 17. Ikut susunan 0, 1, 2, 3. Senarai tinggi pun dia dah susun siap-siap. Adam tinggi dia 182.1. Alia tinggi dia 172.5. Wong tinggi dia 173.2 dan Devi tinggi dia 175.5. Jadi dia dah susun siap-siap kat dalam tata susunan. Bila dia panggil gelong ulangan ini, for integer I sama dengan 0, I lebih kecil daripada 4 sebab dia bermula daripada 0 lah, sebab 4 tu tak dikira lah. 0, 1, 2, 3 je. I plus plus. Jadi dia akan increment, maksudnya akan buat dulu, dia akan tambah kemudian. Sistem awak print line senarai nama. Dia akan print lah senarai nama. Lepas tu dia akan print tinggi, umur dan tinggi. Okay. Ini satu cara main yang kita dah belajar. Main punya void, ada void tu. Data pulangan. Lepas tu yang ada return punya tu. Contoh atau cara ni parameter. Mengembalikan data, get nama, dia akan dapat ni function ni, return lah, betul. Bila dia ada get ni, dia adalah function. Function kena ada return. Kalau procedure dia tak ada return tapi dia ada void. Ini kita dah buat masa tu, yang mana kena ada void, yang mana kena ada return. Nampak tak bezanya kelas? Yang mana fungsi dia ada return, yang mana procedure dia ada void, tak ada return.
Ini penting kena ingat bila berkaitan dengan operasi matematik, tambah, kembalikan nilai, dia kena ada return. Bila berkaitan dengan teks, cuma skrip, tulis saja apa-apa, lirik ke apa, dia ada void. Dia tak payah ada return. Faham tak yang ni? Faham tak? Faham tak? Saya tunggu respon daripada awak. Cikgu cakap sekali lagi boleh. Yang mana? Itulah lagi sekali. Apa yang return cikgu? Return adalah untuk atau cara fungsi, function. Kan saat kita belajar function dengan return, kan ada dalam program dia ada return, dia ada procedure, dia ada function dan dia ada procedure. Fungsi tu function. Function dan procedure. Data yang telah diproses perlu disimpan dalam badan pemanggil. Contoh kat sini, kalau fungsi dia kembalikan kawalan, kembalikan data. Maksudnya dia ada nilai yang you kena kira dan you kena kasih dekat situ. Berbanding dengan prosedur, dia mengembalikan kawalan tapi dia tak mengembalikan data. Maksudnya dekat sini, you buat tak payah ada pengiraan sebab dia tak akan bagi you punya nilai apa-apa pun. Jenis data dia, bila letak integer, double, char, string, itu adalah function. Prosedur dia adalah void, tak payah ada nilai. Ini kan ada data pulangan, kena pulangan, return integer, return double, return apa. Contoh kira tinggi Batusha, kira tinggi Kisina pula. So dia akan return pulangkan tinggi Batusha. Lepas tu yang kedua return pulangkan tinggi Kisina pula. Dan buat lagi kira lagi Jinghao punya tinggi pula. And then return tinggi Jinghao pula. Berbanding dengan prosedur. Prosedur contoh buat program nak keluarkan hello selamat datang ke e-pembelajaran. And then itu saja yang you nak keluarkan dan you tak ada pengiraan dekat situ, you tak ada keluarkan nilai pun dekat situ. So itu adalah prosedur. So bila you nak buat program, you kena identify which is itu adalah function ataupun itu adalah prosedur. Kalau you nak buat tu adalah simple, just tulis teks tu, itu adalah prosedur. Tapi kalau you nak buat pengiraan, you nak ada nilai and then contoh you buat program game tu kena ada nilai and then ada ranking, ada grade dia semuanya. So itu adalah function. Jadi dalam contoh coding dia, bila buat function dan bila buat prosedur, dia macam gini. Bila function, apa nilai yang dia akan kembalikan? Okey, kat sini static integer minta nombor. Dia akan minta nombor dalam bentuk integer. And then integer number, barulah dia masuk coding dia. And then dekat dalam dia punya sub atau cara dia, dalam dia kena ada return. Maksudnya ada nilai nombor yang akan dia bahagi. Dia akan berikan dekat dalam nilai-nilai yang dibagikan ke dalam coding tersebut. Berbanding dengan prosedur. Contoh prosedur ni, void hello. Dia cuma nak print hello saja. Hello tak payah ada operasi, tak payah ada pengiraan, tak payah ada tambah tolak, tak payah ada bagi nilai. So dia dekat sini void dia, prosedur. Fungsi dia kena ada kembalikan nilai. Jadi nak kena kembalikan nilai dalam bentuk apa? Integer ke? Double ke? Kena mention dekat sini. So dia kena ada return. Function kena ada return, prosedur tak payah ada return. Faham tak? Faham. Faham So atur cara awak buat mesti kena tahu sama ada function ke prosedur. Okay. Yang lain faham tak Jinghao Kahlok tadi tu? Yong faham tak? Faham tak yang lain? Fungsi dan prosedur nanti kalau dia minta contoh ataupun you kena buat apa-apa berkaitan dengan fungsi prosedur nanti basic je benda ni awak kena tahu. Mana satu fungsi, mana satu prosedur. Faham sikit lah. Faham sikit apa yang awak sikit ni faham? Nanti awak Cikgu faham banyak. Nanti kan teks ni ataupun ringkasan buku teks ni kan dah ada saya letak kat dalam grup WhatsApp kan. Awak boleh baca dan cuba awak tanya yang mana awak tak faham awak boleh rujuk kat saya buat. Cikgu. Ya. Cikgu exam keluar apa? Exam keluar benda-benda yang saya cakap ni lah semuanya. Oh, so sampai bab 2 saja. 3 lah. Interaksi yang saya cerita. 1 sampai 3. Ha lah.
Sampai 3 lah, kan saya cakap tadi interaksi komputer, penilaian, semuanya saya cerita tu. Minggu lepas dengan minggu ni saya dah cover bab 3, habis dah satu bab. Tapi bab 3 dia semua teori saja, so kena hafal semua. Bab 3 teori je. Bab 1 sebenarnya ada teori sikit, lepas tu awak masuk programming Java. Lepas tu bab 2 awak belajar database kan. Bab 3 awak belajar interaksi teori saja. So sebenarnya yang awak belajar coding tu Java tu bab 1 sikit je macam ni. Lepas tu awak belajar yang database. Ni kan awak buat ni coding. Tapi awak ni grade A tu semuanya B, C. Ni semua bab 1. Tapi dia buat satu kan. Bab 1 dia banyak itu pengatur caraan, so kena hafal semua. Macam mana dia? Pengatur caraan bukan hafal. Pengatur caraan awak kena faham. Pengatur caraan tu kan saya cakap tadi tu. Jenis-jenis. Tapi lepas faham ni kena hafal juga, maknanya kata hafal macam mana nak buat. Kalau macam gini saya tak hafal pun presiden dengan function. Saya cuma tahu je yang ini tengok je boleh nampak mana satu presiden, mana satu function. Kan nampak beza. Mana tadi tu, yang tata susunan ni awak nak hafal ke benda ni? Tak payah. Ini cuma awak faham. Ini nilai dia apa, ini nilai dia apa, ini adalah indeks, ini adalah nama tata susunan, ini adalah elemen-elemen dalam tata susunan. Ingat je. Contoh kalau dalam exam, dia dah bagi macam gini. So dia suruh you buat dalam bentuk ayat macam ni. Awak buat macam ni. Senarai markah, buat dia dalam kotak apa, dalam dia ada berapa, 5 ke apa. And then buat nilai dia. Ni buat macam gini. Buat ini je. Contoh. Daripada sini awak boleh jadikan macam gini. Macam tukar macam gini. So, ini yang banyak baca-baca ni awak baca je lah. Lepas tu je parameter. Tadi itulah yang fungsi dengan prosedur tu. Kembalikan nilai, return tadi tu. Ni fungsi prosedur. Ni penting juga. Ni penting. Fungsi prosedur ni. Ni kalau exam saya mesti masukkan ni. Fungsi prosedur ni. Okay. Lepas tu. Ni semua atur cara modular ni. Model air terjun. Ni saya ada cerita juga ni. Ni pun baca juga ni teori ni. Analisis masalah, reka bentuk, laksanakan uji dokumentasi. Reka bentuk. Ni bab 1 dah habis. Lepas tu masuk bab 2. Bab 2 ni pangkalan data. Belajar pasal ini. Data hubungan. Database. Apa maksud data. Apa maksud maklumat. Integriti data tu apa. Ketekalan data. Data redundant. Atomic tu apa. Bab 2 ni untuk awak punya fasa 2. Fasa 2 dah mula ke belum? Ada siapa yang dah mula? Cikgu, saya punya fasa 1 okey tak cikgu? Okey, nanti kita tengok satu-satu kejap lagi ni. Okey tak ni entity, objek, semua-semuanya ni lah. So bab 1, 2, 3 settle lah kita. Sains komputer. Kalau ada apa-apa awak nak tanya, awak tanya saya dan kelas akan lepas ni kelas seterusnya adalah untuk kerja khusus je. Berarti saya hanya buat frasa 1, 2 saja. Betul. Fasa 1, 2 saja. Cikgu, saya punya sudah semak kan? Belum. Saya nak semak sama-sama kan ni. Cikgu sekarang tengok okey tak? Okey. Kejap, ini untuk nota buku teks ni faham tak? Ada soalan tak? Kalau ada soalan nanti boleh tanya saya Tanya dekat group WhatsApp pun apa. Cikgu. Cikgu, yang Tapi ni slide ini boleh send dekat WhatsApp group tak? Nanti saya send. Itu aja saya dah send dah. Nanti saya send lagi sekali. Jadi awak baca nota ni je pun dah cukup dah. Tak payah baca buku teks. Sebab ini dah poin-poin dah penting je dah. Tak payah buku teks tu kan banyak sangat kan. So ini dah ada nota macam ni lagi senang. Awak nak baca, awak nak ingat untuk exam awak. Ni lagi ni. Tunjatan 4 ini saja awak belajar. Saya rasa banyak kepada teori bab 1 dan bab 3 memang teori saja. Bab 1 yang hujung Java tu dengan bab 2 barulah praktikal yang kita buat dekat Access dengan kita buat dekat coding Java tu. Dua saja yang tu. Okay, saya nak pergi. Ada apa-apa lagi tak ni? Apa ni soalan? Sorry. Okay.
nak tengok kerja khusus, kerja projek awak. Sepatutnya minggu ni dah siap semuanya fasa 1. So kita tengok ini. Alamak, okey boleh tak lepas ni awak punya folder kerja projek tu, tuliskan dulu nama awak dulu. Baru depannya tulis kerja projek sains komputer. Edit rename kat sini. Awak punya kerja tu awak rename kan. Letak nama depan dulu. Barulah perkataan kerja projek. Okay, ini siapa punya? Ini siapa punya pun saya tak boleh nak nampak ni. Saya kena pergi ke email pun nampak. Ada siapa lagi yang belum hantar tak? Nak semak dulu siapa yang hantar, siapa tak hantar. Christina boleh tolong saya tak ambil list? List apa cikgu? Okay, awak tengok identify siapa ataupun yang lain pun boleh tengok juga. Siapa yang tak hantar? Okay, kat sini ada Jing Hao. Kita ada 15 orang semuanya Yong, Imran, Aiman. Cikgu saya rename. Cepatnya. Okay, you guna komputer. Bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mana 11? 11 lagi 4 orang tak share dengan saya folder. Siapa yang tak share baik dengan aku sekarang? Vaishnavi tak nampak nama situ. Vaishnavi tak nampak lagi. Havi ada ke? Sherry tak ada, Sherry. Shenri pun tak ada share. Tak ada. Ada. Syahnri ada lah. Henry ada tu. Shenri ada ni. Shenri ada. Vaishnavi tak Divya ada. ada tak? Divya. Divya tak ada. Divya. Divya Saya tak ada. Tulis nama. Kenapa tak ada? Saya nak ambil markah lah ni. Awak tak ada kosong maksudnya awak tak akan. Imran Anik tak ada, Imran Anik. Anik. Imran ada. Cikgu tengok dekat komen. Ada 2 Imran mah, 2 Imran. Imran mana you cakap ni? Bukan Imran khas saya. Imran Ahmad awak. ada. Imran Ahmad ada. Imran lagi satu pun Muhammad ada. Imran ada ni. Ni sekarang yang tak ada Anik. Lepas tu Havi. Vaishu. Fashu. Cikgu Divya punya tu dia ada bagi tahu kat komen cikgu. Cuba cikgu baca. Divya kat komen mana? Kejap saya baca tengok dulu mate awak. Can someone help me tell teacher I had to do mine offline. I had issue with my laptop. Okay Divya, then you kena share dengan I you punya fasa 1. Sebab I nak fasa 1 and fasa 2 but then you tak share lagi. So I nak fasa 1 dan fasa 2. Okay, I nak go through one by one. Ayo, Izul miss ni apa ni? Cikgu tengah ajar kerja kursus. Cikgu tengah kerja kursus. Cikgu. Saya punya pun saya draft dulu sebab saya tak boleh guna komputer. Then So, you saya draft pakai dulu. apa? Nanti saya draft dekat phone je dulu. So nanti kalau saya dah boleh guna laptop nanti saya send kat cikgu. So saya nak kira dulu berapa orang yang tak ada ni tadi. Anik, Baik. Havi, Vashu, Divya. 1, 2, 3, 4 lagi seorang. Lagi siapa lagi? Batrisha dia tak ada lagi dalam sini ke apa? Ada, saya punya ada dalam tu tapi yang save from yang hari tu yang saya buat penyataan masalah tu je lah baru. Yang lain semua saya draft kat phone. Okay, nanti you kena tu juga. Sebabnya saya nak semua siap fasa 1 dan fasa 2 sebelum 31 Oktober. Okay. 31 Oktober 2020 nak masuk markah awal November. Kalau awak tak buat apa-apa maksudnya tahun depan automatik awak akan gagal subjek sains komputer untuk SPM. Benda ini benda senang, jadi saya dah bagi dah semua-semuanya kat dalam WhatsApp tu. Nak buat apa semua-semuanya. Fasa 1 kena buat apa, fasa 2 kena buat apa. Tahun ni saya tak minta sampai 5 fasa pun, saya cuma minta 2 fasa saja. Fasa 1 dan fasa 2. Jadinya untuk dapatkan markah untuk fasa 1, fasa 2 ni kalau awak tak buat memang automatik tak ada lah. Tak ada markah lah. Tak boleh lah. Okay, kita pergi one by one. Saya tak cukup lagi satu lagi.
1, Itulah 2, yang lagi seorang tu siapa je tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh dah 12 ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh betul cukup lah. Yang tak hantar, Anik, Harvey, Basyu dengan Divya. Kena hantar. Cikgu. Hmm. Yang apa, yang objektif, start daripada objektif sampai menilai sistem sedia ada semua tu. Yang itu pun daripada point form kita kena jadikan paragraf kan? Daripada objektif tak apa, point saja. Objektif at least berapa point cikgu? Itulah Saya dah bagi jawapan, kejap mana kat jawapan ada 3 objektif cikgu. 3. Ambil je lah jawapan tu. So kena jadikan paragraf lah cikgu. Point dia. Saya confused. Macam mana, apa dia soalan awak? Kan Dia apa? cikgu nak yang dalam point objektif form tu. ke ataupun cikgu nak dalam paragraf? Dalam, kejap saya sharekan awak screen awak tengok kerja khusus. Kursus setkan kerja projek. Cikgu saya selesai. Ni group cikgu punya. Kan dalam saya bagi tu, dia nak 3, nak objektif kan. Objektif kat situ, lepas tu kalau letak 3 objektif dapat berapa markah ada kan? Sekejap. Dekat dalam WhatsApp tu. Siapa boleh tu kan? Dua markah. 2 markah untuk objektif. 3 objektif. So awak dah buatkan paling tidak 3. Saya nak kasi awak markah kat situ 2 markah. So tulis je balik. Tulis je. Saya dah bagi jawapan dah tu kat situ. Awak Baiklah, sorry. tolong apply dengan kerja awak. Kalau dekat situ, kalau dekat yang saya bagi tu, dia tulis quiz sains. Awak nak buat sains ke? Kan awak buat BM ke apa ke, awak adjust lah awak punya. Maksud saya cikgu, dia tulis dalam tu, point form tu je lah kan? Tu dah dalam point form tu. Sebab saya takut macam nampak sikit sangat. Awak download tak yang ada satu form Google bukan Google, Word. Yang cikgu suruh download kat dalam WhatsApp tu cikgu. Itu awak kena tau. Lepas tu cikgu yang cikgu kata kena buat dalam Excel tu cikgu, saya dah lah blur buat Excel ni cikgu. Awak guna ERD tu kan kena buat dalam Excel tu, saya dah bagi bentuk ERD dah kan. ERD tu awak ikut je buat macam itu. Penyataan masalah, okey macam gini penyataan masalah awak tulis, saya dah minta 1 page kan untuk penyataan masalah kan, awak bebel-bebel. Sebenarnya dia memang nak sikit tapi saya suruh jawab buat panjang. Untuk 1 page penyataan masalah. Objektif awak kena buat dalam point. Skop awak boleh buat ayat sebenarnya saya nak awak buat ayat perenggan-perenggan, tapi kalau awak nak dah lambat sangat, dah tak sempat, awak kena buat skop. Tapi adalah perbezaan markah kat situ nanti. Okey, skop kat situ kan dah ada, and then kumpulan sasaran yang saya kasih contoh tu dia cuma tulis guru dan pelajar tingkatan 2. Saya tak nak lah awak buat macam itu sebab markah penuh kan ada kat situ, ada 3 ke apa kan. Jadi bila tulis guru dan pelajar, kalau awak sebagai cikgu pun awak akan kasih markah 1 je macam tu. Saya tak nak awak dapat minimum markah, saya nak awak dapat markah yang banyak, 3. Sebab tu saya dah setkan kumpulan sasaran 1 page, menilai sistem sedia ada 1 page, skop pun 1 page. Jadi maksimum lah saya bagi awak markah kat situ. And then lepas tu sampai mana untuk kerja projek tu. Contoh 1 saya nak tengok siapa punya. Siapa yang dah siap? Oh, Jinghao yang dah siap Cikgu tengok saya punya cikgu. Okay. Saya nak tengok pasal 1. Jinghao. Okay. Okay, pasal 1. Okey, penyataan masalah. Okey, Jinghao dah buat macam gini. Dah buat karangan, dah okey lah. Ini kalau ada tu nanti saya pandai lah, saya cari markah daripada mana. And then scope dia dah buat juga. Okey, buat dalam point
kalau boleh kembangkan lagi sikit kalau nak tambah sikit. Sekejap, ini pernyataan masalah, saya rasa Jinghao punya pernyataan masalah. Okay, sekejap. Ejaan betulkan sikit Jinghao kat sini, ejaan tak launching maklumat sebab saya akan print awak punya semuanya ni. Spesifikkan, sebutkan sikit SMKSB Bintang Selatan kat sini Jinghao, pernyataan masalah. Macam mana sebut SMKS biasa? Dengan tu murid SMKSB Bintang Selatan, awak kena mentionkan kat sini masalah dekat sekolah kita lah. Kita kan mula cerita pasal general kan, kita pasal COVID, lepas tu kita cerita pasal teknologi maklumat berkembang dengan pesatnya, and then fokuskan kepada Sri Bintang Selatan pula, SMK Sri Bintang Selatan. So setiap orang kena letak SMK Sri Bintang Selatan pula dekat dalam sini. Untuk tujuan ini SMK Sri Bintang Selatan akan bukan satu sistem apa-apa lah macam itulah. So you sebutkan sikit je pasal SMK SBS kat situ, and then yang lain tu okey dah, tak ada masalah. So boleh dapat markah penuh kalau yang macam dah buat macam itu. And then objektif betul saya minta yang dalam bentuk point sahaja. So kita tengok objektif Jinghao punya. Okey, mengira prestasi, okey, dia nak buat kuis bahasa Melayu, okey. Tak ada masalah, okey, objektif ada 4, okey, dah bagus lah macam ni. So ada objektif dalam bentuk point, settle. Selepas objektif apa kat situ? Scope Scope. Okey, lepas tu scope. Sistem berfokus kepada mata pelajaran. Okey, ini awak ada 2 option, sama ada awak nak buat dalam bentuk point macam gini ataupun awak dah point, awak kembangkan saja, terangkan. Sistem berfokus kepada mata pelajaran bahasa Melayu sahaja. Ini disebabkan apa-apa, awak tambah belas sikit-sikit. Kalau tak nak, awak just point macam gini pun tak ada masalah juga. So scope pun boleh dalam bentuk point. And then menilai sistem sedia ada, maksudnya you kena comparekan sistem lama sekarang ni manual, yang mana cikgu guna quiz, cikgu gunakan borang, cikgu isi dalam kelas guna quiz, bangun duduk, angkat tangan semuanya. Dan tapi berbeza dengan sistem yang ada ni, awak gunakan online. Online boleh buat dekat rumah, masa yang sesuai. So awak bagi cerita dalam bentuk karangan macam gini, betul. Menilai sistem sedia ada kena ada dalam bentuk karangan macam gini. Kena ada ni tepi sama ni macam gini. So menilai sistem sedia ada, kumpulan sasaran. Okey, dia dah buat karangan juga. Kumpulan sasaran. Okey, target dia belajar tingkatan 4, guru ke apa ke. Okey, mentionkan dekat situ, satu muka slide dah cukup dah untuk kumpulan sasaran. Okay, guru ada, murid ada, okay. Boleh diterima. Okay, and then tempoh kerja projek. Yang akhir sekali adalah tempoh kerja projek pun saya dah share. Dan kita tengok sini, okay. Dia sebenarnya sampai bulan Oktober. Saya suruh buat sampai bulan Oktober kan. Alright. Ada 2 sheet. Ini sheet pertama, ada sheet kedua lagi. Bawah. Ada sheet 2. Ada sheet 2 Okay, kejap saya check. So ini sampai Oktober, alright. So tengok ni macam gini. Sampai sini dia dah siap fasa 1, fasa 2 contoh je gitu. Sebab bulan November dah tak boleh buat lagi dah dah kena hantar. Jadi awak punya catatan pastikan sampai 31 Oktober sahaja. Okay, ini fasa 1 itu saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat fasa 1 dan hantar pada saya. So minggu ni saya akan semak fasa 1 dan siapa yang dah siap fasa 1 macam Jinghao ni, teruskan kepada fasa 2. Okay, dah mula ke fasa 2 Jinghao? Belum. Juga saya tak tahu macam mana nak mula fasa 2. Okay, fasa 2 kertas ada tak saya share dengan awak tu? Sekejap Fasa 2 dia kena buat apa? Sekejap. Ada dia punya ERD, ada dia punya penormalan. Tunggu sekejap saya cari dekat dalam slide kerja khusus yang peperiksaan punya. Nur Wani, Kak Wani Daliana.
Yang sekarang ni siapa tak buat dulu. Siapa lagi yang tak siap lagi fasa 1? Apa orang lagi yang tak siap fasa 1? Saya Oi, kalau tak siap, Fasa apa? Sudah siap. Satu. Sudah siap. Okey, sudah siap, baguslah. Boleh buat fasa 2 pula. Sebab awak fasa 2 pun awak boleh buat dalam masa berapa hari je ke? Sebab dah nak habis dah bulan 31 Oktober bila? Nanti saya guide awak fasa 2. Kejap, tunggu loading lah pula. Sampai tu saya ada sediakan tu boleh tak? Pen kertas ke? Saya bacakan fasa 2 nak apa? Sediakan pen dan kertas. Okey. Fasa 2 dia nak kena ada 2.0, dia nak 2.1 nak kena algoritma. Okey, fasa 2 dia ada algoritma, dia ada yang kedua 2.2 kena ada gambar raja perhubungan entiti ERD. Gambar raja perhubungan entiti ERD. Yang ketiga dia nak kena ada penormalan 2.3 dan 2.4 nak kena ada antara muka input dan output. Itu saja. Algoritma, ERD, penormalan, input dan output. Algoritma, ERD, penormalan, input dan output. Saya stepkan, saya hantar dekat WhatsApp. Penormalan, algoritma. cikgu ikut contoh yang kamu bagi ya. ERD saya dah bagi, awak dah boleh buat dah ERD tu. Saya nak snapkan awak punya ni. ERD kan awak boleh guna Excel ke, awak nak guna Google Document ke, Google Sheet ke apa? Mana lagi yang sesuai? Saya rasa awak guna yang Excel online tu. Excel online Google tu. Tu ada siapa yang keluar ke tu? Okey. Faham tak? ERD ada masalah tak? Saya rasa ERD boleh itu je kan? Banyaknya orang mesej. Betul. Penormalan pun saya dah bagi kan? ERD penormalan dia kan? Betul tak? Dekat dalam WhatsApp tu. cikgu yang tu ke WhatsApp? Yang mana? Kat WhatsApp kejap. Kejap. Saya check awak punya WhatsApp sekejap. Contoh data. Ya betul. Itu contoh data. Awak. Lepas tu ada saya bagi penormalan kan. ERD ni pun saya dah bagi. Awak nak lukis ERD ni guna apa? ERD buat ERD benda ni.
Ni buat benda ni. Kat dalam WhatsApp saya bagi. Ni EFD. Memang tu awak buat sendiri boleh tak? Nanti kalau saya dapat saya tu. Kejap ada EFD, pernyataan masalah, objektif, skop yang atas ni bagi. Ini ada ni. Forward, apply. Cikgu salin saja ke? Yang EAD tu salin saja. Lepas tu awak nampak tak saya up ni? Yang gambar apa tu? Penormalan tu 1NF, 2NF, 3NF. So awak akan buka sampai 3NF skema hubungan buat macam ini. Saya rasa ini boleh type dekat dalam Google Document rasanya kan? Boleh. Skema hubungan dekat dalam mana? Dekat dalam 2.3 penormalan ada skema hubungan. Lepas tu ada ERD. Awak buat dulu mana yang dapat ni, lepas tu 2.2 ERD, buat je dulu ERD. 2.3 skema hubungan ni. Lepas tu saya rasa awak dah boleh buat kot. Pasal tu ni, ERD penormalan ni. Cikgu, penormalan itu ya 1NF, 2NF kan? Ya, itu yang saya bagi tu. Saya up ni tadi. Algoritma lah cikgu, algoritma. Okey, kejap. Algoritma awak boleh draft dulu algoritma untuk catat dan catat alih ni. Dia nak catat alih tak? Dia nak kena ada catat alih juga. Algoritma catat alih buat sendiri. Daripada table yang dapat tadi tu. Ni saya dah ulang baik semula lagi, hantar takut yang tak dapat ni. Saya forward baik semula lagi. Yang skema hubungan penormalan tu. Algoritma macam gini lah, mula dulu, lepas tu tamat. Mula sistem apa? Sistem awak tu apa dia? Awak buat dulu algoritma, contoh awak buat mula, lepas tu user akan paparan utama. Algoritma kan tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Macam step by step. Lepas tu pengguna akan pergi ke quiz online contohnya. Selepas itu pengguna akan masukkan apa dia. Pengguna mula menjawab. Jika tidak apa dia, buat draft dulu. Tapi saya rasa awak buat dulu yang 2.2 ERD yang dah ada saya bagi jawapan, 2.3 dah boleh buat dulu. Lepas tu algoritma dengan 2.4 ni berkait, benda tu berkait. Nanti awak buat dulu yang benda dua ni dulu. Nanti saya update apa-apa kat yang algoritma dengan antara buku. Ada lagi dua, tinggalkan dulu lah. Yang buat dulu ERD dengan penormalan. Lepas tu draftkan dulu algoritma. Nanti saya akan bagi awak info mengenai algoritma dengan 2.4 antara muka input dan output. Saya akan cari mana bahan untuk ni. Lepas tu ada borang yang PPC tu awak kena upload dekat dalam Google Drive awak. Borang PPC. Borang PPC dalam WhatsApp tu ada. Borang tu untuk apa ya cikgu yang PPC tu? Borang PPC tu adalah awak punya markas calon. Saya kena letakkan dalam file awak. Kalau macam yang kerja khusus ASK dulu kan ada saya bindingkan semuanya kan. Yang ini awak kena itulah muka depan kerja khusus awak tu sebenarnya. Nama calon. Awak dah ada nombor angka giliran ke tidak? Tak ada. So awak awal lagi cikgu. Dah daftar lah awak punya untuk submit certificate. Okay. Awal lagi tahun depan dah nak SPM dah. Takut. Cikgu, mana tahu cikgu kalau tahun depan ada lagi COVID tak ada SPM. Banyaklah ada. Nanti kan dia main ambil markah je. Awak nak ke markah trial? Lagi tak prepare apa-apa. Baik betul-betul SPM. Ini kan borang PPC tu kena isi tau. Nama calon, nombor kad pengenalan, angka giliran. Lepas tu ada kan borang PPC tu kan? Ini penting ni. Ada. Okey, lepas tu dekat dia kan ada aspek 1.1 pernyataan masalah kan? Dengar semuanya. Dekat 1.1 pernyataan masalah, dia ada kotak. Kotak dia kecil kan? Faham tak? Ini ada pernyataan masalah, ada objektif. Kan awak dah buat dekat dalam ni. Cuba tengok WhatsApp awak kejap.
ini kan dia ada borang PPC tu, dia ada aspek 1 penyataan masalah, 2 markah. Patutnya awak kena buat kat dalam situ sebenarnya dalam borang tu. Tapi disebabkan kotak dia tu kecil, jadi saya suruh awak buat dalam Google Drive. Jadi dekat dalam kotak tu awak akan tulis seperti di lampiran. Seperti di lampiran. 1.2 pun tulis bawah dia seperti di lampiran. 1.3 pun seperti di lampiran. Sebab semuanya awak buat dalam Google Drive. Faham tak? Faham tak? So cikgu, semua tulis seperti di lampiran. Semua tulis seperti di lampiran sebab awak buat dekat dalam Google Drive kan. 1 page, 2 page, 1 page semuanya kan. Sebab ini borang ni awak kena ambil dan awak kena print kalau boleh. Awak ada printer ke kat rumah? Ada. Okey, awak sebenarnya borang tu kena print. Lepas tu awak kena tulis seperti di lampiran, seperti di lampiran, seperti di lampiran. Tapi lepas tu lampiran yang awak semua tu saya akan tolong printkan daripada Google Drive yang awak sharekan tu. Faham tak? So ini kepala awak punya kerja projek awak. Faham tak? Untuk fasa 1 ke fasa 2. Kena print ke? Ini kena tulis dulu nama, nombor kad penalan, tahun peperiksaan. Then? Lepas tu dalam sini aspek 1.1 seperti di lampiran. Objektif seperti di lampiran. Sebab awak tak tulis dekat sini kan cerita objektif, penyataan masalah awak tak cerita kat sini. Awak cerita dekat dalam Google Drive kan. Cikgu lepas isi apa-apa. Awak send, tunjuk bagi kat saya. Saya yang akan printkan semuanya lah. Kalau lambat sangat takut tak jumpa nanti kan. Selepas dah isi seperti lampiran tu, 2 fasa tau. Maksudnya macam apa? Cikgu boleh cakap sekali lagi. Sekali lagi dengarlah kalau tadi. Ini nampak tak share saya ni? Screen ni. Dekat Meet ni ataupun dekat WhatsApp ni. Kan ada borang saya bagi. Satu borang tu dekat dalam Google. Borang tu dekat dalam Google, WhatsApp punya dalam WhatsApp punya group. Borang ni adalah borang peperiksaan awak, kerja khusus awak. Jadi awak kena tulis nama, nombor kad penalan. Dalam sini awak kena tulis seperti di lampiran. 1.2 pun seperti di lampiran. 1.3 untuk skop pun seperti di lampiran. Sebab benda ni akan saya linkkan dengan awak punya Google Drive yang awak buat-buat ni semuanya ni. Inilah lampiran awak sebenarnya. Faham tak? Teruk lah kalau tak ada fokus kalau teruk lah. So maksudnya cikgu kita kena download borang PPC tu, lepas tu kita key in sebab lampiran awak tu kat sini. Ini lampirannya ni. Lampirannya kat sini. Tak payah sebab ini benda ni mana muat masuk dalam kotak tadi tu. Ini semua saya kena printkan dan saya nak borang awak tu. Faham tak? Borang tu pun kalau dah buat pun letak je kat dalam sini. Isi je kat dalam sini, letak nama awak semuanya. Tapi tulislah seperti di lampiran. Saya malas lah tuliskan awak punya semuanya. Seperti letak nama awak, nombor kad penalan. Lepas tu buatlah seperti di lampiran, upload kat dalam sini juga. Tahu tak nak upload folder macam mana? New, file upload. Cikgu, tadi tu. PC upload di fasa 1 punya folder. Macam mana? Itu lepas isi kan itu PPC upload di fasa 1 punya folder. Tak payah, kat sini depan boleh ni yang dekat Jinghao kerja projek. Jinghao bagus dia tulis nama dia. Jinghao kerja projek sains komputer. Jadi nanti dekat tempat saya punya drive ni saya boleh nampak lah ni. Okey, nama Jinghao dah. Yang dekat dalam dia punya folder tu. Macam mana? Ani dah buat dia. Ani kerja projek. Nurin Kisina. Ni kan dah nampak nama senang Jinghao. Jadi yang lain-lain tolong letak renamekan folder awak dengan nama. Senang saya nak bagi markah. So lepas saya isi PPC, saya upload saja dekat upload saja kat dalam folder tu. Tapi dalam PPC tu semua isi seperti di lampiran. Sebab awak dah buat lampiran awak dekat fasa 1 dan fasa 2 sini. Faham? Okay. Algoritma awak hutang dengan saya, algoritma dengan antara muka tu nanti saya akan edit dekat WhatsApp, sentiasa check WhatsApp. So boleh buat penormalan dengan ERD tu. Tak ada masalah saya rasa. Boleh tak? Boleh. Saya baru tengok Jinghao, saya nak tengok yang lain pula.
Saya pergi tengok kalau punya cikgu. Dah ambil masa lah, pukul 2.42 dah habis dah. Nanti saya tengok lah. You all dah penat dah kan? Tak ada lah cikgu. Mana ada. Yelah, saya bagi awak rehat, awak tidur dulu, lepas tu malam awak kena pulun fasa 1 dengan fasa 2, boleh tak? Kau makan cikgu. Bagi Cikgu makan. banyak kerja lagi nak tidur lah cikgu, tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Makan dulu yang penting. Makan kena makan. Cikgu, Suruh banyak makan. kerja kena buat cikgu. Banyak kerja. Tapi buat kerja ni dululah sebab ini nak kena Ah, hantar markah. Ikut priority. Yang kakak homework, bukan saya nak cakap. Tak payah buat tau. Yang kakak buat Google Form, Google Classroom tu dulu, tu itu tepikan dulu. Tapi buat yang kerja untuk SPM dulu. Faham tak? Okay. So saya nak nama Anik, Havi, Vashu, Divya punya folder tolong share dan saya nak sebelum ni hari apa ni? 21 hari bulan. Okay, 21, 22, 23 semua dah siap fasa 1 dan mula fasa 2. Jadinya 30 awak dah siap semuanya fasa 1 dan fasa 2. Cikgu tinggal 3 orang je cikgu sebab hari Esok hantar fasa 2 cikgu. Apa dia? Kalau esok sudah set, esok hantar. Okay, bagus. Apa dia? Tu tinggal 3 orang sebab Havi dah share. Havi dah share tadi. Okay. Alright, good. Okay. Apa-apa lagi? Ada apa-apa lagi? Tak ada. Ada. Okay. Buat untuk SPM sebab awak buat benda ni semua bahan saya dah bagi semua sebenarnya. Awak buat tak ada masalah. Fasa 1, fasa 2 saya bagi markah. Kalau buat memang saya bagi markah. Okay. So nak A ke tak nak sains komputer? Tak puasal tangan. Mesti nak Tahu pun. Tolong buat fasa 1, fasa 2. Alright. Jumpa lagi. Baik. Jumpa lagi. Okay, Kejap. cikgu. Nak tu. Nak gambar. Gambar. Gambar lah, kena marah kan dengan pengen tua. Orang dah buat kelas tak ada gambar, tak ada bukti. Okay, semua buka kamera kita tunjuk piece. Okay. Itu Abi tunjuk piece saja, kena sound. Tak ada gambar. Mana gambar? Ya, dah gambar tu jadi dah sikit-sikit dah. Cepat yang lain. Jia, kenapa? Okay, gambar. Hai gambar yang cikgu. I baru nampak muka. Yong mana Yong senyap je kan? Halo semua. Kau malu. Yong kalau saya tak panggil mesti dia tak ada. Ni saya dah nampak. Buka je lah. Ani tak ada pakai tudung, saya nampak. Alah. Hai. Halal je lah. Cepat Yong. Mana Yong? Okay. Lagi. Kami geng-geng kipas. Full screen nak screenshot. Okay. Mana lagi gambar? Tak cukup lagi ni. Di sini mana? Divya. Oh Divya. Dah hilang Divya, dah tidur. Divya. Yang sini mana yang sini? Aku kira gambar Trisha dengan Christina yang gambar kat kipas dia tunjuk ni. Sini mana gambar? Sini. Kita orang geng-geng kipas cikgu. Geng kipas. Okay, screenshot sekejap. Tengok dulu jadi ke tak jadi. Jangan stay tune dulu jangan nak tu. Penat tangan saya cikgu. Itulah tu. Sekejap lah. Tahu tak? Diorang suka gambar letak kat Instagram. Saya letak sekejap berapa banyak yang dah like dah. Oh cikgu, saya nak minta cikgu promote Promote Team apa? Southern Star punya IG. Serta start itulah saya punya SMK Bintang Selatan. Bukan, Team Southern Star. F1. Kita orang ada wakil F1 tu cikgu. Oh F1. Okay, boleh bagi saya satu poster yang awak dah nak kasih nak finalize punya. Okay, mungkin okay, nampak gambar kat WhatsApp ni. Dah tengok gambar kat WhatsApp ni. Dah. Okey ke tak okey? Penatnya tangan ni. Boleh lah tu. Boleh lah. Okey, bye-bye semua.
Baik. Okay, Terima kasih cikgu. bye. Okay, good luck. Tolong buat. Alright, bye-bye.